Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Malam ni Waalaikumsalam, Dahlia Norani. Waalaikumsalam, Nafis Syahmi. Apa khabar Sirajuddin? Hakimal. Waalaikumsalam. Fatih Al-Yahya. Khabar Hafiah. Bersila Nur Syurga Al-Adiyat. Apa khabar Farah Helani? Iron Man pun kena PKP kak. Waalaikumsalam. Sihat Hakimal. Ain Hafiz nak tanya tentang terjemahan Al-Quran yang dalam kurungan tu kena baca ke tak? Baca je untuk menambahkan kefahaman. Waalaikumsalam Amim. Maza Azam. Pantulan Nur. Syafina Osman, khabar? Waalaikumsalam Fatin Afrina. Hai Fazila Nur. Hai Tuan Arif. Terima kasih Fazila Nur. Baik, Alhamdulillah. Muhammad Nilhan. Helena Anis. Waalaikumsalam Junaina. Ada kesempatan main IKM Jasin lagi, InsyaAllah kalau selesai COVID-19 ni. Hello Syarif Dul. Tak tahu pergi beli saya. Syamina. Jaduk betul. Nurdina. Waalaikumsalam. Okay, by the way, malam ni Bro Amin akan live bersama dengan seorang lawyer, kawan Bro Amin. Dia akan masuk sekejap lagi, tengah tunggu dia ni. So dia akan request. So Kimi, kalau buka live sekarang kan, terus tekan request. Okay. Fairuz Sabila, hai. Mana hai Nawia. Ocia Abdul Manaf nak cerita apa malam ni? Okay. Ain Hafiz nak tanya, ayat Al-Baqarah tu boleh dibawa sebagai wirid solat? Boleh sangat kan? Okay, jap. Okay, sorry. Firdas, tolong ajar Kimi macam mana nak request. Dia tak reti, aduh. Halim Tazali. And Hafiz, zikir yang terbaik adalah zikir daripada Quran dan zikir daripada hadis. So tak ada masalah. Saya ada DM tapi tak buka. Nak jawab soalan saya kat DM. Aduh, nak kena cari ni. Apa ni, Favlik, apa nama ni? Baik, Alhamdulillah. Kedas, tolong dia. Akulah kata gamer. Haziq, makin panjang janggut. Tak tercukur PKP ni. Tak apa, lagi bagus. Zizan, jom ngaji InsyaAllah. Dia Ruslan. Mana Kimi ni? Okey, malam ni Ramin akan sembang dengan seorang lawyer. Kita akan live bersama-sama. Tu dia Kimi. Aduh. Razlan, Facebook kita tak dapat live. Kita live di IG malam ni. Okey. Ma Khalid, khabar? Kimi Syahri. Create IG. Come on Kimi, request. Yes, malam ni kita akan bincang tentang moratorium. Moratorium ni apa dia kan? So, adakah semua orang layak untuk dapat moratorium? Paling utama, apa dia moratorium? Alright? Hilmi je. Hazimah. Hai. Abang, boleh ke kita solat pakai pakaian tiruan? Umumnya boleh. Tapi kalau kita ragu-ragu, jauhilah yang syubhah.
Surah Al-Mulk pertolongan kita dalam kubur. Kalau tiap-tiap malam buka MP3 Al-Mulk, apa beza membaca dan mendengar? Ada beza antara yang mendengar dengan yang membaca, kan? Sebab Quran ni dia lebih dia bila kita dengar dapat pahala. Tetapi pahalanya lagi besar bila kita baca dan kita faham, lagi besar pahala dia. So kepada Ain Hafiz, baca, tak erti belajar, kan? Right, Pesa. Okey, Kimi dah sekejap. Mana ni? Alright. Okey. Jatuh. No, request Kimi. Go live with. Tu dah kau. Waalaikumsalam, Azmi. Ilmi je. Oh, ya Allah. Khabar Kimi? Baik. Alhamdulillah. Guys, sekarang ni, malam ni Brahmi live dengan lawyer Kimi Syari, lulusan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, lawyer dari Ipoh. Perak. Tepen. Okey, semua yang tengah dengar ni, tengah tengok ni, boleh dengar ke suara Brahmi dan juga lawyer Kimi? Kimi, boleh test suara? Cubaan 1, 2, 3. Okey, clear. Pak Kimi, Okay, clear. malam ni kita nak sembang tentang moratorium. Betul ke sebutan tu? InsyaAllah betul. Saya pun tak pasti sebutan sebenar. Okey, Mi. Benda mula-mula sekali. Hai Fatin Nabila. Okey, benda mula-mula sekali. Laju. Untuk viewers kita faham, apa dia moratorium? Apa-apalah. Moratorium. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu Min, saya nak ucap terima kasih lah sebab sudi jemput saya di live ni. Kali terakhir kita bersama dalam satu program 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, masa tu di TVI Hijrah. Betul. Tajuk lain, Liverpool dan Manchester United. ya, tajuk lain tapi kita sembang buat Liverpool Manchester United. Okey, terus pada topik kita lah ni. Okey, yes. Berkenaan moratorium ni kalau ikut bahasanya, maksudnya adalah satu penangguhan pembayaran terhadap hutang secara legal. Maksudnya secara sah di sisi undang-undang kita boleh tangguh pembayaran hutang tu. Itu maksud sebenar adalah. Maksud yang kita faham sekarang ni yang dalam keadaan kita sekarang ni, saya rasa semua orang pun dah tahu kita dapat penangguhan selama 6 bulan. Dan penangguhan ni dibenarkan oleh kerajaan melalui Bank Negara Malaysia. Okey, itu saja maksudnya. Maknanya moratorium adalah bahasa mudahnya, hutang ni dibenarkan untuk ditangguh secara sah. Ya, betul. By the way, kepada Norzini 769 dari UK. Thank you very much. Buat apa kat UK, Norzini? Tak apa, kat UK pastikan di Manchester, bukan di Liverpool. Itu atas tu Liverpool terus kempunan dia dah. Itu pasti menu tu. Halim Razali. Okey, Mi. Bila gitu, bila sebut moratorium ni, kan Bank Negara dah umum semua automatically layak untuk dapat moratorium. Apa maksud automatically layak untuk dapat moratorium ni? Okey, automatically tu maksudnya semua rakyat Malaysia yang ada buat loan lah dengan bank-bank yang di bawah seliaan Bank Negara Malaysia. Bank-bank yang berada di bawah seliaan Bank Negara Malaysia, semua rakyat yang ada buat loan tu wajib automatik layak memohon, maksudnya layak diberikan moratorium, tetapi subjek kepada ada beberapa syarat lah. Hutang yang ada tu tidak tertunggak lebih daripada 90 hari. Hutang yang tertunggak tidak lebih. Ada hutang yang tertunggak lebih 90 hari, 4 bulan tak bayar, dia tak layak automatik lah. Tak layak untuk moratorium. Orang lain semua dapat secara automatik. Okey, benda tu sebenarnya kuasa bila ni?
Sepatutnya buka puasa hari ni. Oh, so maknanya andai katalah budak tu nama Amin Idris. Dia tak Amin payah Idris kira dah. 4 bulan. Mhm. Kan, contoh lepas tu dia bayar hari ni ataupun dia bayar esok. So daripada 4 bulan tu dah jadi 3 bulan. Adakah dia dapat moratorium? Okay. Benda tu tertakluk kepada apabila kita ada hutang yang lebih daripada 90 hari tu, dia tertakluk kepada keputusan bank lah. Jadi seeloknya beliau ke bank untuk bertanya lebih lanjut lah tentang perkara tu, sebab by right kalau dengan bank lah. generally dia tak layak. Yes, dia tak layak. Generally tak layak. Tapi dia sebab dia as at first April tau. Jadi kalau bayar malam tadi dah lagi. Tapi bukan hari ni atau esok kena urus dengan bank tu. Yes, kena urus dengan bank. Tapi secara generally apa yang saya dapat, semua bank mengatakan tidak layak tau. Tidak layak secara generally. Okey. Ada soalan hari ni Azmi Syam. Dia kata, adakah ia bermaksud tangguh semuanya termasuk interest? Bermakna jumlah pembayaran balik pada akhirnya sama jumlah. Hanya jangka masa ditambah 6 bulan. Oh, menarik tak soalan tu? Macam mana, Mi? Okey, apa tadi? Dia termasuk tangguh semua termasuk interest, maknanya okey, faham. Macam mana, Mi? Okey. Interest sebenarnya ada. Sekarang ni yang dimaklumkan interest kena. Kalau konvensional lah, kalau konvensional interest tu kena principal sahaja ditangguh. Tetapi interest tu tidak akan dikira sebagai baki hutang. Dia kira, contoh katalah interest selama 6 bulan tu 600 contoh. 600 tu dia tidak akan dimasukkan di dalam baki hutang dan dikenakan interest semula oleh interest yang main interest tu lah. Kalau tidak, contohnya kalau kita tunggakan kita biasa, tunggakan 6 bulan, kena interest tu juga akan dikenakan interest di atas interest. Oh. Kalau yang full tenure tu. Jadinya dalam yes, interest selama 6 bulan tu dia je, dan interest lain tu jalan seperti biasalah. Selepas kita 6 bulan tu dan kita kena bayar interest tu. Oh. Dia bukan free terus lah. Principal saja yang free. Oh, Firdaus kata interest lewat bayar macam tu. Interest siapa kata? Firdaus. Interest lewat bayar. Maksudnya tak, ada maksudnya interest lewat dia tidak dikira sebagai interest lewat bayar lah, dia interest bulanan yang tu saja. Maksudnya tidak dikenakan apa orang kata compound lah, tidak di compound. Maknanya kalaulah maknanya macam Sirajuddin Asraf kata, macam Kimi kata tadi lah, tak ada interest atas interest. Sekejap, saya pun nak tengok. Encik Kimi tolong bayarkan boleh? Tu Azmi Zakaria tak boleh. Interest. Maksudnya interest yang dikenakan sewaktu 6 bulan ni tidak akan dikenakan interest di atas jumlah hutang tu. Dia je. Okey, nanti saya akan tanya juga apa pro and cons kalau kita ambil moratorium berbanding kalau tak ambil. Cuma ada juga viewers kita tanya. Ni nak baca sikit Gini. Okey. Menarik soalan ni. Okey. Dia kata mana? Okey. Dia tanya, macam mana pula bagi peminjam di Aeon Credit? Kami juga seperti peminjam di bank-bank mengalami kesukaran untuk menjelaskan pinjaman kerana tidak dapat keluar bekerja ketika PCP dilaksanakan. Macam mana tu? Ya. Okey, Aeon Credit ni dia tidak termasuk di bawah institusi pinjaman yang di bawah Bank Negara Malaysia. Jadi Aeon Credit ni dia tak setakat yang saya tahu dia tak ada moratorium lagi lah setakat ini. Tapi peminjam boleh juga berbincang dengan Aeon Credit lah. Setakat sekarang yang saya tahu hanya bank-bank. Hanya bank, kalau koperasi bank-bank je di bawah Bank Negara kan? Ya, Negara Malaysia. Aeon Credit saya percaya tak ada setakat sekarang, setakat hari ni saya tak ada dapat maklumat lagi lah kata ada moratorium. So kena pergi jumpa dengan Aeon Credit lah untuk bincang. Saya rasa mungkin dapat tu kita tak tahulah kan, tapi cubalah bincang. Kalau Aeon Credit, Cox Mehmet, Along semua tak termasuk bawah Bank Negara. Kalau hutang persendirian pun tak kira. Ya, kalau hutang persendirian tu tertakluk kepada member kita lah.
Yang mana kita pinjam tu. Macam Azmi tadi lah. Ya, macam Azmi tadi. Ni, Mus Kaligrafi tanya, kereta ada interest ke tak? Okey, macam ni. Loan kereta hire purchase ni dia berbeza dengan loan rumah. Loan rumah ni dia punya interest ataupun keuntungan tu dia di atas baki berkurangan. Maksudnya kita bayar bulan depan berkurang, dia akan cair interest di atas baki tersebut. Loan kereta ni dia punya interest tu, contoh masa kita buat loan tu 2.5% contoh, dia akan kira tu dia akan kira terus dengan jumlah berapa banyak kita bayar, dia akan bagi ikut bulan. Jadi kalau kita untuk moratorium bagi loan kereta ni, dia terus extend tempoh saja. So 6 bulan ni kosong, dia akan tambah lagi 6 bulan. Macam tu saja. Oh, tu kereta. Kalau berbeza dengan rumah? Rumah ni di atas baki berkurangan. So dia punya interest tu di atas macam mana kita nak cerita lah. Dia ikut baki yang kita tinggal lah. Dia akan cah di atas baki tersebut. Macam kereta ni dia dah flat dah. Dia siap bagi dah. Contoh kalau apa nama 6 bulan ni kita ambil moratorium ni, kita akan ada satu jumlah yang barulah untuk yang berkurangan tu. Semakin lama tenure tu, semakin banyak yang kita kena bayar. Dan kalau kita berhenti 6 bulan ni pun, tak semestinya dia akan extend lagi 6 bulan. Kemungkinan dia akan extend lebih sebab kita kena bayar sehingga baki hutang tu habis. Oh, okey. Faham? Dia tak akan jadi 6 bulan. Kalau loan kereta ni dia akan memang akan extend 6 bulan. Kok mana pun akan extend? Yes, dia akan tambah dia punya tempoh pembayaran tu saja sebab dia flat. Okey. Nurul Nadia 25 tanya, kalau tak ambil moratorium tak tu rugi ke tak? Yang tu kita tunggu last kali Nurul Nadia. Encik Kimi ada kad kredit tanya, kredit tak? Ni Razlan. Kalau kredit Rudi tanya kad Duduk. kredit macam mana? Turun bawah. Okey, kad kredit dia lain pula. Kad kredit ni tak ada dapat moratorium, setiap bulan kena bayar, tetapi dalam arahan Bank Negara, sekiranya bank mendapati peminjam tu, pengguna kad kredit tu menghadapi kesukaran untuk membuat bayaran, maksudnya dia bayar tak lepas membayar minimum payment tu. Tak lepas membayar minimum payment tu, bank boleh offer dia untuk term loan ataupun dia jadi term loan lah. Maksudnya saya sendirilah, saya bagi contoh saya sendiri. Bank offer saya untuk jadikan dia bayar bulan dengan jumlah yang dibahagikan bayar ansuran secara bulanan lah. Contoh saya hutang 3,000. Bank bagi masa 12 bulan, dia setkan setiap bulan berapa. So kita bayar jumlah yang tu saja. So tak ada apa nama? Apa panggil kalau bayar lewat kad kredit ni panggil apa? Dia okey, dia kalau ikut Bank Negara tu tak boleh 18%, lebih daripada 18%. Okey. Tu untuk Tapi ada discretion untuk kad kredit. Ada discretion untuk tukar dia jadi term loan. Oh, maknanya dalam kena jumpa dengan bank juga. Tak clear. Maknanya kita kena bincang dengan bank juga. Dia bukan automatik. Kad kredit dia tak automatik, tapi tak perlu bincang dengan bank sebabnya kad kredit ini selalunya dia melalui diorang akan hantar notification lah. Kalau siapa yang biasa ada kad kredit, kita akan tahu dapat notification secara SMS lah daripada pihak bank, katakan kita layak untuk tukar term loan atau semualah. Jika setuju, kita opt untuk ambil lah. Okey, faham. Ni Firdaus tanya, macam mana kalau ambil moratorium, lepas tu bayar principal loan, lepas tempoh moratorium? Okey, kalau ambil moratorium, lepas tu bayar principal loan, lepas moratorium. Firdaus ni sebenarnya banker. Ini saja. Beliaulah tempat saya bertanya selalu berkenaan dengan banking ni. Okey, apa soalan tadi? Ambil moratorium, lepas tu bayar principal loan, lepas tempoh moratorium. Moratorium tu kalau ikut dia ikut bank, setengah bank tu ada ambil moratorium, lepas tu bayar principal loan, lepas tempoh moratorium. Maksudnya macam mana? Maksud dia bayar penuh ke ataupun bayar
6 bulan moratorium tu saja. Okay, kita ambil Saya tak pasti. kalau bayar penuh lepas tempoh moratorium. Okey, kalau bayar penuh habis. Kalau bayar penuh habis tak ada masalah, tak ada jadi apa. Maksudnya Kalau sekiranya kita dah dibayar bayar 6 bulan tu saja. 6 bulan tu lepas bayar prinsipal loan, sebab saya tak apa faham soalan tadi. Kalau ambil moratorium lepas bayar prinsipal loan, rephrase soalan tu. Firdaus, Sebenarnya dia soalan tak clear. Ya. Nice car. Okey, soalan seterusnya ni daripada viewers Okey. Okey, walaupun dalam apa yang disebut oleh Bank Negara disebut most affected by COVID-19. Isunya lah macam mana kita nak buktikan kita affected by COVID-19? Okey, yang tu masa yang kita tengok most affected by COVID-19 tu adalah daripada surat yang dikeluarkan oleh Bank Negara, betul tak Min? Ya, betul. Dan sekarang ni itu sebelum kita tahu bahawa semua orang diberikan automatik oleh pihak bank. So sekarang ni kita tidak perlu membuktikan bahawa kita most affected. Semua orang secara automatik telah pun enroll. So itu saja just on integrated. Itu masa awal-awal lah, sebab masa peringkat awal Bank Negara mengumumkan tu, saya rasa pihak bank pun tidak buat keputusan lagi tentang apa yang perlu dibuat. Okay, Firdaus dah kata bayar 6 bulan tu saja, lebih jimat ataupun tidak. Sama aja. Sama aja, Dos. Ni, okay, bayar 6 bulan tu saja. Dia saja. Okey, maksudnya saya faham apa maksud Firdaus tu. Setengah bank je Firdaus. Tempoh moratorium ni kalau kita contoh 6 bulan kita tak bayar, kemudian kita bayar 6 bulan dan kita kejar balik jumlah yang hutang tu, ada certain bank mengatakan bahawa apa yang kita bayar tu tidak dibayar sebagai advance payment tau. Maksudnya kita menindak kita telah berjaya untuk membayar dalam tempoh 6 bulan tu. As if macam kita tidak mengambil moratorium. Tapi setengah bank ada sebab satu bank walaupun kita bayar dalam tempoh moratorium tu dan 6 bulan tu kita bayar selepas tempoh moratorium tu dah habis, kita bayar yang 6 bulan tu pun dia akan dianggap sebagai advance payment, tetap akan dilanjutkan tempoh kita, sebab certain bank ada yang mengambil ada yang mengambil pendekatan macam itu. Rugi atau tidak itu kena tanya banker, sebab pengiraan setiap orang berbeza dan interest setiap orang berbeza. Jadi kena bincang balik dengan bank lah. Itu saya atau tidak. Simpan balik, kita Mom. tengok apa nasihat lawyer, ambil ke tak. Okey, ni Sam 71989 dia kata, bagi mortgage loan, adakah sebarang perubahan bayaran bulanan selepas tamat tempoh moratorium? Bagi mana? Siapa tanya Bagi tadi? mortgage Ulang loan, bagi mortgage loan, mortgage loan, okey. sebarang perubahan bayaran bulanan selepas tamat tempoh moratorium. Okey. Mortgage loan ni dia base kepada BFR. Base dan rate dengan apa nama kalau konvensional BLR lah. Okey, dia fluctuate mengikut Makcik tanya BFR apa, BLR apa. Okey, dia baseline rate yang ditetapkan oleh bank negara lah, dia punya interest lah. Jadi mortgage loan ni kebiasaannya dia fluctuate mengikut interest yang ditetapkan oleh bank negara. So jumlah apa yang kita bayar tu sebenarnya walaupun selama ni kita bayar, contoh sebelum ekonomi merudum ni kita bayar 900. Bila ekonomi merudum kita bayar 800 sebulan. Jadinya kalau selepas moratorium nanti bayaran bulanan kita tu tidak akan sama juga dengan apa yang kita bayar sebelum ni sebenarnya. Dia tak sama. Dia akan ikut pada macam mana ditetapkan oleh bank lah, dan tertakluk kepada pihak bank untuk menetapkan semula berapa bayarannya sebulan. Kita nak tahu macam mana kena contact bank macam mana ni? Yes. Saya hanya boleh memberi pandangan daripada segi bukanlah pandangan, input daripada segi apakah benda ni macam mana, tapi dari segi pengiraan tu kena tanya bank, sebab saya tidak ada akses terhadap akaun tuan-tuan lah. Okey, ada juga tanya tentang
bagi mereka yang buat ni payment auto debit setiap bulan. Okey. So macam mana? Sebab adakah bila Auto debit akan negara kata automatic, maka bank tu automatic tidak auto payment kan? Ya. Automatik akan terhenti. Cumanya auto debit akan terhenti. Cumanya pada hari ni saya ada dapat satu info bahawa ada satu bank ni dia potong lagi. Tapi saya tak boleh cakap lah bank mana. Dia ada satu bank tu masih memotong dan dikatakan 10 hari bulan nanti baru dia akan tidak mengambil lagi untuk payment bulan April lah. Tapi satu bank tu saja. Okay. Just tema bank tu warna apa? Tapi merah. Faham. Tapi untuk bank-bank lain saya dimaklumkan, termasuk daripada Cik Firdaus tadi lah, bank-bank lain akan stop auto debit. Jadi Maknanya contoh bagi pekerja kerajaan kan dia potong sedikit gaji. Yes, angkasa. Contohnya dia loan rumah angkasa tadi, adakah dia termasuk juga automatik dia batalkan auto debit daripada gaji? Okey, kalau hutang tu dengan bank memang akan di stop auto debit tu. Kalau pekerja kerajaan yang angkasa tu? Angkasa setakat sekarang saya baru-baru ni saya ada nampak satu statement daripada Angkasa lah menyatakan mereka belum ada keputusan lagi berkenaan dengan tu. Setakat info hari ni lah. Jadi kalau Cik Amin ada info terkini berkenaan Angkasa, sebab saya bukan saya bukan yang Kimi dapat tahu tu bila? 2 hari lepas, 3 hari lepas, minggu lepas? 3 hari lepas. Okey. Dia ada Angkasa berapa terkini. Tunggu berkenaan terkini daripada Angkasa lah. Okey. Tapi kalau LPPSA, loan LPPSA masih berjalan ya. Loan LPPSA masih berjalan tu, ada orang tulis. Tu Angkasa buat auto video jawab. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah auto. Ya, jangan je. Ayon moderator sudah belah dia dapat. Iya moderator tak ada maknanya. Angkasa Ada sudah 9. kata auto, Kejap, kita maknanya dia kemas masih dulu. lagi auto debit account lah. Adik naik dulu. Bukan auto terhenti ke auto debit. Firdaus ni kita kena baca secara ni sikit dengan dia punya statement. Okey, Firdaus, tolong tasihkan kenyataan anda. Itulah tasihkan. Batalkan auto debit ke ataupun even auto cancel? Auto terhenti ke atau auto debit? Yes. Yes. Okay. Beliau adalah banker. Saya juga kerap bertanya kepada beliau lah tentang maklumat terkini. Saya tak pastilah beliau dibenarkan atau tidak, tetapi dia jawab. Auto stop. Yes. Auto stop. Angkasa. Okey meh, rumahmu tak payah bayar bulan ni. Okey, satu gini, dia kata, anda kata kita ni jenis individu yang jadual pembayaran ke bank setiap bulan kurang cantik, kan? Tapi kita bayar masih lagi dalam tempoh 3 bulan. Cuma dia selalu lambat, selalu bank call untuk ingatkan. Adakah dia juga layak untuk dapat moratorium? Okey, yang saya dapat tahu ada beberapa isu lah berkenaan dengan lambat bayar ni. Satu, dia berjaya kejar sebelum 1 hari bulan lah. Itu tak ada masalah yang mana dapat berjaya kejar sebelum 1 hari bulan ni. Tapi ada satu lagi, saya dapat pertanyaan lah daripada publik. Dia ni sebelum ni rumah dia bayar dalam orang kata sebulan 900. Contohlah, tiba-tiba masa tu ekonomi naik, masa bank bagi tahu kena bayar RM950. Jadi dia terlupa menambah RM50 tersebut pada bulan itu sahaja. Bulan lain dah jalan. Tapi itu dah lama berlaku. RM50 tu dianggap sebagai hutang yang terlebih daripada 90 hari. Tertunggak. Dan juga beliau tidak layak. Jadi apa-apa maklumat pun macam tak layak. Dia dianggap hutang juga itu. Walaupun RM5. Okay, anda kata ada viewers kita ada masalah macam tu. Boleh ke dia merayu kat bank? Boleh. Benda-benda macam ni memang sekiranya ada isu memang kita akan get back to bank lah untuk discretion kepada pihak bank lah.
Sebabnya kalau kita hutang full amount pun biasanya kita akan revert back kepada bank. Macam saya peguam pun, orang-orang yang saya saman pun saya akan nasihatkan pergi ke bank untuk bincang, dan biasanya bank akan bagi bagi kelonggaran lah. Okey. Soalan seterusnya daripada viewers. Okey. Dia kata gini, kalau saya menyewa rumah lebih RM1,000, anak saya dicutikan tanpa gaji, agak-agak tuan rumah akan tangguhkan sewa tak? Atau kurang-kurangnya kurangkan sewa selama 6 bulan sebab dia pun akan jadi penangguhan bayaran pinjaman. Okey, ini lari tajuk lah. Sebabnya moratorium ni diberikan oleh Bank Negara Malaysia. Sewa rumah ni tanggungjawab kita lah kepada tuan rumah berdasarkan kepada perjanjian kita. Tetapi ada tuan rumah saya dapat juga beberapa kes yang mana pengaduan lah, yang mengatakan walaupun dalam tempoh COVID ni tuan rumah ataupun tuan bangunan masih meminta sewa. Saya kata terpaksa bayarlah benda tu. Dia tidak termasuk di bawah moratorium. Kalau kita nak walaupun tuan rumah tu dia tak payah bayarkan bank. Bank. Yes. Itu tak ada kena-mengena sebab kita dengan bank tak ada kena-mengena. Kita hanya kontrak kita dengan tuan rumah lah. Dia kena bincang juga dengan tuan rumah. Beli rumah dengan bank. Tak apa, kita beli sendiri, kita buat loan dengan bank. Okey, Dayana Wahid tanya, loan ASB macam mana ya? Loan ASB sama. Dia loan ASB sama macam loan mortgage sebab dia bagi berkurangan. So apa yang kita boleh tengok lah apa yang applicable to loan mortgage, dia applicable to loan ASB lah. So kira termasuk juga dalam moratorium lah? Ya. Apa saya dah dapat maklumat apa saja jenis loan memang semua termasuk lah. Okey. Cikgu Faizah Sabri, dia kata gaji hujung bulan 3. Loan kereta perlu bayar atau tak untuk gaji hujung bulan 3 tu? Ush. Okey, gaji loan bulan 3, loan kereta perlu bayar atau tak untuk gaji hujung bulan. Lain soalan ni. Itu saya faham. Maksudnya setengah orang menggunakan gaji bulan 3 tu untuk bayar kereta bulan depan. Dia macam ni cikgu, apa nama dia, moratorium ni bermula daripada 1 bulan 4 lah. Jadi maksudnya kita kena tengok tempoh bayaran kita dengan bank tu patutnya berapa bulan kita kena bayar. Kalau dia masuk dalam bulan 3 kita kena bayar, kalau dia termasuk bulan 4 barulah kita tak boleh bayar. Tak payah bayar lah. So apa-apa saja bermula dari bulan 4 ni. Contoh macam saya ada beberapa loan yang kita kena bayar awal bulan, tengah bulan, hujung bulan. So kita tengok berapa hari bulan tempoh bila kita kena bayar loan. Okey. Jadi kalau ni bulan 3 kena bayar lah. Okey, ni Ipah Wifah. Dia tanya soalan yang berulang lah. Salam, kalau rumah loan kerajaan pula macam mana? Ini kira angkasa kan Kimi kan? Bukan angkasa, LPPSA. LPPSA. Yang ni macam mana lagi? LPPSA kena bayar. LPPSA setakat sekarang tak ada moratorium lagi setakat sekarang. Tu Cikgu Hafiz pun jawab kenalah bayar sebab kereta tu bulan 3. Cikgu ramai kan? Maklumlah kan. Okey. Yang seterusnya mana dah? Okay, kalau kita buat loan yang ni rasanya dah tanya kalau kita ada buat loan yang bukan atas bank, automatik atau tidak manfaat ini? Boleh call pihak tertentu untuk buat bayaran ke tak? Okey, macam saya jawab tadi lah, yang mana loan dengan bank sahaja setakat sekarang dapat moratorium. Macam Ayon tadi, Firdaus dah tolong jawab bahawa dapat sebulan. Jadi kalau ada hutang dengan agensi-agensi lain, contoh koperasi ataupun yalah macam-macam lah kita punya pusat pinjaman ni, kena tanya pemberi pinjaman tersebut. Ada tak mereka berikan kriteria. Kalau tak ada, kena bayar. Main tadi tak mau main dengan dia. Ni Liana _LY. Acu, hai Acu Kimi. Itu anak buah saya tu. Ni Mariam Huda kata, maksudnya personal loan pun termasuk dalam moratorium ya Encik Kimi?
Ya, semua loan termasuk. Yang mana loan dengan bank, semua loan tu layak kecuali kad kredit. Dan mana corporate ada cara dia lain-lain lah. Kita tak ceritalah di sini sebabnya lebih kepada untuk individu lah. Okey. Okey, Kimi, dalam pusingan-pusingan last ni, ada orang tanya, bila bank negara kata automatik dapat moratorium bagi mana-mana yang ada buat loan ke apa-apa urusan dengan bank, kecuali kad kredit tadi, Okey. kalau dia tak nak moratorium tu, boleh ke dok? Okey, tak nak moratorium. Okey, setakat hari ni yang saya perasan, semua peminjam pada tarikh hari ini, tak kisah mana-mana bank, saya percaya ada yang dapat SMS daripada pihak bank menyatakan anda layak secara automatik untuk moratorium. Kalau Amin ada buat loan, Amin akan dapatlah daripada pihak bank. Dan di bawah sekali, tak ada buat loan, kaya. Ada. Okey. Okey, dalam SMS daripada pihak bank itu menyatakan bahawa okey, semua layak, dan di bawah sekali dia tulis jika anda ingin opt out, iaitu tidak memilih untuk tidak mengambil moratorium, perlu maklumkan bank sedebat-debatnya pada 4 hari bulan April. Jadinya bank, kalau kita tak nak, kita kena maklumkan kepada pihak bank lah bahawa kita tidak mahu. Ada setengah bank pula, tentu ada satu bank ni kita bayar sahaja menunjukkan bahawa kita tidak mahu moratorium tersebut. Automatik kita tak nak. Yes. Lain-lain bank saya percaya kena maklumkan kepada bank. Maknanya kita masih ada pilihan untuk tidak mahu kepada moratorium. Tidak mahu. Jika kita yang tu ulasan akhir lah. Tapinya setakat sekarang ni kalau kita tidak mahu, kita boleh beritahu kepada pihak bank lah. Ni Azmir Zakaria tanya, kalau bank tulis dalam statement loan patut bayar sebelum 15 April, boleh tak saya tak bayar? Saya nak beli kredit untuk COD. Boleh tak bayar Cik Azmir. Kredit untuk beli baju Call of Duty tu maksudnya. Ini sahabat kita ni Min. Kena sangat. Dia nak beli PS5 ni. Call of Duty tu dia kata. Okey. Okey. Apa kita abaikan soalan-soalan merepek ni, kita ke Okey, butuh wajib bayar tu. Kalau kita dah dapat moratorium, means tangguhan bayar selama 6 bulan. Anda kata 2 bulan kemudian kita nak bayar semula, boleh ke? Macam mana tu Kimi? Okey, kalau kita dah mengambil moratorium dan kemudiannya kita ingin membayar, kita, macam saya maklum awal tadilah, ada setengah bank yang dia akan ambil bayaran tu tetapi dia menganggap sebagai advance payment. Tempoh bayaran loan kita tetap akan di-extendkan. As if macam kita telah bayar extra 4 bulan lah. Tetap extend 6 bulan kan? Yes. Dan ada setengah bank, seperti ada satu bank ni yang di mana Encik Firdaus kerja ni, kalau kita nak bayar, walaupun kita dah opt untuk 6 bulan tu, tapi apabila kita bayar, dia akan diterima sebagai bayaran bulan itu. Dan dia akan less lah di itu. Jadi setiap bank tak sama. Kena rujuk kepada bank anda. Okey, yang ni agak pelik sikit. Sudah tanya, loan apa tak dapat moratorium? Loli. Itu beliau lah tu. Okey, Norizam Pak Tam. Bagaimana perkara dengan CIMB? Saya belum dapat sebarang SMS atau notification dari pihak CIMB. Macam mana tu Kimi? Okey. Itulah jawapan, itulah yang saya kata tadi. CIMB mula pada 10 hari bulan. Itu yang warna merah tu. Yang tu saya dapat maklumat lah, kata CIMB start pada 10 bulan. So tunggulah apa-apa daripada bank. Okay, ada soalan. Ikhwan tanya. Mamat ni, Ikhwan Ismail. Untung atau rugi jika kad kredit tukar kepada term loan, adakah interest akan jadi lebih tinggi jika bertukar kepada term loan? Okey. Interest tidak boleh melebihi daripada 18%. Itu apa yang telah ceiling interest. Untung atau rugi tu saya andaikan bahawa buat macam ni. Interest kad kredit ni, kalau kita tidak jadikan dia term loan, setiap interest yang dikenakan tu dia adalah berdasarkan kepada jumlah statement kita pada bulan tersebut.
uh, jumlah statement. Tapi apabila ditukarkan kepada term loan, dia telah siap-siap kenakan interest ke atas jumlah bulanan yang kita kena bayar tu. Jadi kalau kita membayar, kalau kita tengok dalam statement, kita kena bayar hanya jumlah yang kita kena bayar tu, bukannya the whole amount of kredit yang telah kita gunakan. Jadinya jika kita miss out bayar yang bulan itu, dia tidak akan dikira sebagai jumlah yang besar tu. Meaning that lebih untung lah. So meaning that saya punya pendapat peribadi saya, term loan lebih bagus daripada credit card. Jika credit card lah, lebih bagus kita convert jadi term loan. Okay. Ada credit card tu. Sudah. Untuk isu ada 610, topik apa ni? Topik kita tentang bantuan kerajaan yang kita nak fokus hari ni ialah moratorium, iaitu penangguhan hutang secara sah mengikut lunas undang-undang. Betul. 13% dah kata. Oh, 13%. Saya silap tu ada 13%. Okey, dia kata nak tanya, kalau kita buat loan kereta dan dah lulus, tapi kereta tak dapat lagi, sekali kena lockdown. Kena bayar ketak loan tu. Tak payah bayar. Sebabnya apabila biasanya kereta, kalau dapat kereta baru kita start bayar. Tak dapat kereta tak bayar lagi. Tak sampai. Yes. Walaupun sebab dah dia bayar, kereta ni dia hire, kereta ni hire purchase, maksudnya kita sewa beli. Meaning that sewa lah. Kalau kita tak guna, kita tak sewa lagi. Yes. Okay, so untuk yang tanya tu, hire purchase, kita bayar berdasarkan penggunaan. Kalau tak dapat, nak bayar buat apa kan? Kalau bank saman tu, kita boleh lawan. Nak cari lawyer, boleh cari Encik Kimi lah. Tapi tak boleh. Lawyer bank. Okay, so advice Kimi, elok kita ambil kehidup moratorium ni. Okey. Tu Ustaz. Okey, elok atau tidak ni dia bergantung kepada status dan situasi individu tersebut, kan? Okey, macam sekarang ni kita tengok Malaysia, kita ada T20, M40, B40, artis macam mu. Okay. Lepas tu, kita tengok kepada kemampuan kita untuk mengharungi tempoh COVID ni lah. Sebabnya kita tak pasti bahawa keadaan ni akan berterusan. Setiap orang dia tak sama dia punya simpanan ataupun macam kakitan kerajaan masih mendapat gaji. Ada kakitan yang tapi ada yang tak dapat. Dan ada juga majikan lah, macam saya dan Amin ni dikira majikan. Adakah kita mampu? Ya, dan kita ni kira tunggu nak mampu kan? Adakah mampu untuk kita meneruskan hidup selepas 6 bulan ni? Dan juga keupayaan kita bangkit semula lah. Jadinya yang pasti raya tahun ni paling sedih lah. Raya paling sedih lah tahun ni, kita pakai baju t-shirt lah. Tak, mana bodoh minta dia raya, aku tampol dia. Boleh beri, seriap boleh beri ni. Okey, betul. So, kemampuan. Jadinya yang mana berpendapat beliau masih boleh survive dalam jangka masa yang panjang, lebih daripada setahun, dan duit dia tu tak habis, orang kata boleh continue prestigious life, lebih baik tidak opt out lah daripada moratorium ni. Boleh bayar bulan-bulan dan lebih cepat habis loan lah. Tapi untuk rakyat biasa, saya percaya yang mana M40 pun ataupun setengah T20 memerlukan moratorium ni untuk kita simpan fund. Maksudnya 6 bulan tu ada orang yang boleh menjimat lebih kurang, orang kata sebulan dalam disebabkan oleh moratorium lah, sebulan dia boleh jimat dalam 4 hingga 5 ribu. Bayang 6 bulan. 6 bulan jadinya dia dah ada satu fund yang simpanan yang kuat lah untuk menghadapi situasi yang akan datang lah. Sebab kita tak tahu, mungkin kita akan dikurangkan gaji, mungkin syarikat tutup, macam-macam. Sebab kita tak tahu. Jadi pendapat peribadi saya lah, Min, pendapat peribadi saya dengan keadaan yang tidak certain ni, kita ambil lah, orang kata
kata kerajaan bagi kemudahan, kita ambil. Betul. Sama ada apabila kita tengok nanti dalam 2-3 bulan rasa macam boleh bayar, itu kita pulang lah. Kita boleh off up. Tapi buat masa sekarang, ada kemudahan, kita ambil. Dah dapat tangguh-tangguh kan? Ya, rusak mana. Boleh rusak, kita tangguh. Sebelum ni lewat 2 hari pun dah call. Tu Hot Wheels belakang tu beli cash atau loan? Cash. Oops.